kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 22. Bahrul Mazi jilid 21. Tuan-tuan, muka surat 142. 142. Bawah sekali. Dia kata masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah muka dan juga patah gigi gerahamnya ketika perang Uhud. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa masuk perang dan dalam perang terpaksa menanggung sakit kecederaan. Gigi pecah, tuan-tuan. Nabi dalam perang Uhud gigi pecah. Tuan-tuan, siapa pernah sakit gigi tahu macam mana sakitnya sakit gigi. Ayam berketong dia turun ligan, tuan-tuan. Duduk rumah kampung, ayam berketong. Ayam berketong tu dia marah. Dia kata dia main bebai, tuan-tuan. Dia kata siapa sepi halau ayam ni? Ingat, dia kata. Allah, anak bini dia kata, ayah, memang ayam lagu tu nak buat macam mana? Dia kata tak ada siapa kena pergi halau, aku tak boleh dengar dia duk main berketok ni. Punca sakit gigi, dia dibebai. Tak ada siapa, dia turun, dia ligan ayam ni, sakit gigi ni. Tuan-tuan, yang kata sakit gigi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud pecah gigi geraham. Tuh. Kata Khazin di dalam tafsir dia, apakala dilihat oleh panglima perang Quraisy daripada atas kudanya daripada jauh, akan orang muslimin meninggalkan tempat pertahanan mereka. Kita cerita dah bulan lepas macam mana perang Uhud. Nabi dah susun strategi, sekumpulan sahabat duduk di atas satu bukit. Bukit tu sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi ziarah di Uhud dah ada lagi. Dia panggil Jabal Rummah, Ra Mim Alif Ta Marbutah. Rummah maksud dia apa? Daripada perkataan yarmi, panah. Jabal Rummah, Jabal pasukan pemanah duduk di atas. Nabi kata duduk sini, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Kita menang ke, kita kalah ke, hampa di sini sehingga aku kata turun. Itu arahan. Apa jadi? First round dalam perang Uhud, nampak macam Islam nak menang. Musuh lari. Musuh lari, tinggal segala harta yang mereka bawa, duk ada di tengah lembah di antara Jabal Rummah dengan Jabal Uhud tu. Duk tinggal di situ. Sebahagian hak duk ada di bawah, pakat pergi duk berebut kutit. Dia jadilah, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun Allah uji dengan harta kekayaan. Siapalah kita hari ini? Hak atas bukit duk tengok, dia kata ni tak boleh jadi, saya lagi tinggal kuah harga kita, tinggal kuah. Turun. Hak mula kata jangan turun, Nabi kata jangan. Turun seorang, turun dua orang, turun lima orang. Jom ibadah. Jom. Turun meneru. Bila turun, musuh yang pada masa itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dia belum masuk Islam lagi. Dia tengok-tengok, petik jari cantik, jom kita take over bukit ni. Kerana itu tempat paling strategik. Musuh naik, itu dia, semua duk ada di bawah. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri duk ada di bawah. Lepas start duk lepas panah, tak boleh buat apa, pakat kena. Bila keadaan jadi macam tu, ni hak kita baca ni. Dan orang-orang Islam meninggalkan tempat pertahanannya dan semuanya berhimpun kerana berbimbang dengan nak mengumpul harta yang ditinggalkan, tuan-tuan. Bulan lepas kan, jangan lupa kita dah baca ayat-ayat Quran cerita tentang macam mana harta ni. Macam mana harta ni betul-betul dia menjahanamkan manusia. Daripada dia bercakap soal perjuangan, bila dapat habuan sudah jadi bukan lagi pejuang, tetapi sudah jadi pujawang. Sudah dapat habuan. Apa hari ini bahasa kasang daripada sebut apa? Dedak penuh mulut, dia berkata. Kasang perempuan ni. Kasang. Mereka bagi dedak ni, tuan-tuan. Dedak ni orang tak makan. Kita makan ni sagon. Tak pernah makan sagon? Sagon. Orang Seremban ada tadi 3-4 orang tadi, dia tahu ke tak sagon? Sagon ni bahasa surat dia apa saya pun tak tahu. Sagon. Dulu sekolah rendah lu beli sagon, dia buat kelonsong macam jual kacang.
dia kena koyak belah bawah, belah tajam tu, koyak nganga gitu, langut, ketuk, dia masuk dalam mulut. Dia masuk tu bukan dedak yang tu sagon. Bila sagon penuh mulut ni, tak boleh lah nak tegur pun tak boleh. Bila bercakap dia keluar. Tapi orang hari ini lebih kasar lagi. Dia tak sebut sagon, dia sebut dedak. Dedak penuh mulut. Daripada dia bercakap soal perjuangan, kerana dedak masuk dalam mulut, tak boleh nak tegur, tak boleh nak cakap apa dah. Takut dia tembak keluar dedak. Dedak itu ialah gambaran kepada harta kekayaan. Ni cerita perang Uhud ni, dia nak habaq yang tu. Tak kena uji, tak apa, kita boleh kata ke orang. Tapi bila Allah test kita, bila Allah uji kita, rupa-rupanya kita pun kalah dengan harta ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi di dalam perang Uhud, Nabi pesan dah, jangan tinggal bukit ni. Selagi mana aku tak kata turun, jangan turun. Depa turun tuan-tuan, tak tahan dengan ujian kebendaan. Dan di sebelah belakang tentera Nabi pun sudah kosong, tiada siapa lagi mempertahankan. Bila turun semua duk ada di bawah tu, pakai duk berebut ambil. Pasukan yang Nabi atok tadi suruh backup Nabi kat belakang pun tak ada dah, pakai tinggal, pakai main duk berebut, takut tak ada nak dapat habuan. Maka mereka itu pun terus menyerang sekali lagi dengan sekalian pahlawan berkuda dan pahlawan memanah mereka itu. Bila semua dah datang tu, musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid tadi sudah ambil alih bukit, sudah mai daripada arah belakang. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri sudah terkepung di tengah-tengah dan masuk mengamuk mereka itu sehingga habis lari tentera Islam. Bila kena attack, tak ada pertahanan ni, habis tuan-tuan. Habis. Anak panah mai daripada keliling tempat, tak boleh nak buat apa dah, melainkan lari. Mati tengah duk lari, cap anak panah mai kena atas belakang. Duk lari lagi, cap mai kena 10 anak panah atas belakang. Pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar, jangan langgar perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang di dalam kafir Quraisy itu, nama dia Abdullah bin Qami'ah. Dalam ramai-ramai tentera Quraisy, tuan-tuan, perang Uhud ni Quraisy ada berapa orang? 3,000 orang. Islam berapa orang? 1,300 lari. Daripada 1,300 ni kena hasut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, withdraw, tarik diri. 700 saja yang pergi perang lawan dengan 3,000 musuh. Dalam kalangan musuh yang ramai itu, dia kata ada satu orang nama dia Abdullah bin Qami'ah, nama dia. Telah dilemparnya dengan sekuat-kuat hatinya satu batu dan mengenai hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dapat nama dia Abdullah bin Qami'ah. Apa pasal dia dapat nama? Pasal dia yang pegang batu, dia punggai, pedepuk kata kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentarah hidung. Dan patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia singgah pam kata, gigi patah, muka berdarah. Dan berselerak sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kemudian pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu bukit besar. Nabi naik ke atasnya. Maka itulah yang telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatuh yawma Uhud wa shujja wajhuhu shajjah fi jabhatihi hatta salad dam ala wajhihi. Telah diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya pada hari perang Uhud itu. Hadis recorded benda ni. Benda ni recorded. Direkodkan, direkam di dalam hadis. Nabi kena punggai batu, patah gigi geraham Nabi dan pecah luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam
seperti mana luka pecah di dahinya, kena sini, kena kok belah tepi ini, dari luka gigi patah, sehinggalah mengalir darah di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naik ke atas batu besar. Manakah orang-orang kafir tampil? Manakala orang-orang kafir tampil memotong telinga-telinga dan merompong akan hidung dan memacam-macamkan ke atas orang Islam yang mati syahid itu. Nabi naik di atas batu. Ni pasal apa tuan-tuan? Psikologi. Kalau sekiranya kita dengar kata ketua kita mati, down. Negara mana pun dalam dunia ni, kalau kematian pemimpin utama, saham jatuh. Normal. Dia memang lagu tu dah. Sementara nak up balik tu, kok mana pun dengar kata Perdana Menteri mati, dengar kata Presiden mati, dandan saham kan jatuh. Pasal apa? Pasal negara sudah jadi uncertainties, sudah jadi tak ketahuanan, sudah tidak ada teraju yang membawa negara itu. Bila Nabi kena macam tu, dengan berdarah kening, dengan gigi patah dan sebagainya, Nabi terpaksa tunjuk dia kuat, dia bersemangat, dia belum kalah. Nabi pergi naik atas bukit nak bagi sahabat-sahabat nampak kata Nabi ada lagi. Daripada atas bukit tu, atas batu tu, Nabi naik, Nabi overview. Nabi nampak ni. Nampak apa? Nampak orang duk lunyai sahabat-sahabat dia. Salah seorang yang mati itu siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah tuan-tuan? Pak benakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik tengok Allahu Akbar, pak benakan dia. Dia duk belah dada, dia duk rabut keluar, duk makan dia, duk potong telinga dia, duk rompongkan hidung dia. Nabi bila naik tu, dia nak bagi semangat dekat kawan-kawan. Tiba-tiba itu yang Nabi nampak. Sampai dibuatkan oleh perempuan Quraisy akan subang di telinganya dan dibelah oleh seorang daripada Quraisy itu yang namanya Wahsy. Wahsy ini saya akan cerita dalam bab hidayah bulan depan insya-Allah. Wahyi yang kata Wahsy ini, satu orang yang bernama Wahsy ini belah perut Sayyidina Hamzah dan dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah, dan datang pula satu perempuan yang bernama Hindun, dipotongnya hati Hamzah itu, hendak dimakannya. Tuan-tuan nampak tak dia punya kebencian dia tu sampai macam tu. Bunuh dah cukup dah. No, tak cukup lagi. Dia sadis, orang putih kata. Sadis. Dia tak tahu nak abang tuan-tuan. Sadis ni dia lebih pada kejam. Dia dah bunuh dah, dia tak berhati lagi. Dia rompongkan mayat tu, dia potong telinga, dia potong hidung, dia belah perut, dia ambil jantung, dia bubuh dalam mulut dia, dia luah. Begitu sekali dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tiada termakan olehnya, lalu diluahkan daripada mulutnya. Dia ambil jantung Sayyidina Hamzah. Perempuan tuan-tuan yang buat kerja ni, dia bubuh dalam mulut dah, dia luah balik. Allahu Akbar. Dan berhadap Abdullah bin Qami'ah hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tadi ni yang paling batu kena Nabi, berdarah sampai pecah gigi ni. Dia ni bila tengok keadaan sudah jadi macam tu, Hamzah sudah dirompong-rompongkan muka, dada dibelah, dirabut jantung, ambil makan luah. Dia ni Abdullah bin Qami'ah ni bila dah tengok keadaan jadi macam tu, dia naik syekh. Dia naik syekh. Apa dia buat? Dia nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bunuh Nabi. Dia nak Nabi mati tangan dia. Maka ditingkaskan daripadanya oleh sahabat Nabi, ditangkiskan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ni hak kita baca mukadimah bulan lepas. Siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Ingat lagi tak cerita Mus'ab bin Umair yang kita baca bulan lepas? Ingat lagi tak siapa dia ni tuan-tuan? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang asal kaya saja. Sebut balik, bagi ingat balik. Walaupun tak ada periksa mengaji di masjid ni, tapi jangan lupa sayang. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi asal, anak orang kaya, anak bangsawan Makkah. Sehingga kan di Makkah, budak-budak muda Makkah ni dialah idola mereka.
Semua budak-budak muda ni duk simpan dalam hati apa? Kalaulah aku jadi Mus'ab. Macam tu punya kehebatan Mus'ab ni. Bila dia terima Islam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam di mana tuan-tuan? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Zaman awal Islam, dia sudah ambil Islam. Mak dia dapat tahu kerana ada satu orang sahabat, nama apa dia? Osman bin tak boleh jawab lah, tak test pun. Osman bin Talha. So nampak, dia ni Islam kan, nampak cara semayang macam orang Islam. Pergi report dekat mak dia. Mak dia panggil Mus'ab. Hang ikut Muhammad ke? Kalau betul hang ikut Muhammad, hang mau ingat, satu date pun duit aku tak bagi kang. Mus'ab kata apa? Dia kata, ya mak, saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa mak tak bagi pun tak apa. Saya harap Allah aja bagi kat saya. Mak dia kata. Bermula daripada dia memilih Islam, dia jadi miskin. Sebab duit mak dia tak dapat. Dia hijrah ke Habsyah. Balik dari Habsyah, dia hijrah ke Madinah. Dia sampai di Madinah, dia jadi apa? Yang ni soalan senang ni, boleh jawab. Dia jadi apa? Ramai jawab. Jadi guru Quran. Mana ada jawab? Tak ada jawab saja. Habis semua ramai jawab. Dia jadi guru Quran di Madinah. Dalam perang Uhud apa jadi? Mus'ab bin Umair di waktu sahabat-sahabat Nabi dah jadi berselerak kerana kena attack dengan musuh ni, dia di antara 12 orang tuan-tuan yang pergi duk lengkong Nabi, duk tahan dengan tak ada apa ni, anak panah duk main macam yang hujan ni, duk tahan dengan tangan, duk tahan dengan belakang, jangan Nabi kena aja, depa punya duk tahan ni. Mus'ab bin Umair ni salah seorang, mana dengan nak jaga Nabi, mana dengan bendera Islam dia yang pegang. Mus'ab bin Umair akhirnya dia syahid di dalam perang Uhud. Waktu nak ke bumi, tak ada apa nak tutup mayat dia, tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil rumput. Nama apa rumput tu? Soalan last. Rumput izkir, kita sebut dah bulan lepas. Izkir ni rumput apa? Rumput wangi. Kita kata apa? Orang Arab suka ada buat apa? Tu jawab dah, bumbung rumah. Pasal apa? Selain daripada boleh dibuat bumbung, dia juga dapat aroma bau wangi. Rumput tu buat tutup kaki dia. Begitulah ending Mus'ab bin Umair. Malam ni dia cerita lagi kat kita. Maka ditangkis oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan pada hari itulah dia menanggung bendera orang-orang Islam. Mus'ab ni dia pegang bendera, dan dibunuh akan dia oleh Ibnu Qami'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, dahsyat yang dikatakan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Selain daripada Mus'ab bin Umair ni, ada lagi Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qais radhiyallahu anhu, dia kata raaitu yada Talha syalla, dia kata waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Qais ni tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi, dia dan jumpa sahabat Nabi. Dia antara yang dia dan jumpa siapa dia? Talha bin Ubaidillah. Qais kata apa? Dia kata aku tengok tangan Talha bin Ubaidillah ini syalla. Syalla maksud dia apa? Paralyzed. Tangan Talha bin Ubaidillah ni sebelah sudah paralyzed, sudah lumpuh. Waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Tangan dia jadi jam, jadi lumpuh sebelah, pasal tangan tu duk tahan anak panah daripada kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan, depa ni semua esok tuan-tuan pergi menghadap Allah, apa yang ada di badan depa tu saksi di depan Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia qala rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Satu insiden, tuan-tuan. Itu hebatnya Islam. Tang mana hebat dia? Pasal Islam ini, Al-Quran dan hadis merekodkan kejadian-kejadian yang berlaku. Semua benda recorded. Dan kita hari ini boleh baca. Kita tak ada zaman tu. Kita tak tahu pun apa jadi pada masa tu. Tapi mai ayat Quran dengan hadis cerita. Daripada Quran dan hadis ni kita tahu bagaimana keadaan pada masa itu. Kata Jabir bin Abdullah apa dia? Bila berlaku perang Uhud ni, dalam kalang kabut Uhud ni, satu orang sudah mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi dia kata dekat Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni kalau saya randuk saya perang dalam Uhud ni, kalau sekiranya saya mati, di mana tempat saya nanti? Ni kalau lah ni saya randuk dalam perang Uhud ni, saya pergi berperang. Kalau saya mati, takdir kata saya mati dalam perang Uhud ni, di mana saya? Nabi jawab dua patah ya. Nabi kata fil jannah. Nabi kata hang akan duduk dalam syurga. Dia dengar tuan-tuan, fa'alqa tamarat fi yadi. Kurma duk ada dalam tangan, duk makan ni, dia lempang buang buah kurma tu. Summa qatala hatta qutila. Dia pergi masuk berperang mati-matian sehingga mati. Pasal apa? Dengar Nabi kata syurga, dia lupa habis. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian, hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Malik. Sebahagian ulama hadis kata dhaif. Hadis daripada Yahya bin Sa'id, dia kata lamma kana yaum Uhud. Dia kata waktu hari perang Uhud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'tini bi khabarin Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Bila habis perang Uhud dah selesai, Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat. Nabi kata, siapa boleh pergi cari sahabat aku yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Dalam ramai-ramai ni Nabi keluar nama dia. Siapa boleh pergi tolong cari sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansari? Faqala rajul ana ya Rasulullah. Seorang bangkit, dia kata saya akan pergi cari dia ya Rasulullah. Siapa dia? Sa'ad bin Rabi'. Fazahaba ar-rajul yatufu bainal qatla. Dia ni pun pergi masuk ni, mayat duk bergelempang ni dekat medan Uhud ni. Masuk pergi cari. Masuk pergi ronda-ronda cari. Faqala lahu Sa'ad bin Rabi'. Dia lalu dekat satu kawasan, satu sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi' yang Nabi suruh cari ni, dia sudah teguk kawah duk mai cari ni, kawah duk mai ronda ni. Dia kata ma sya'nuk. Dia kata apa hal ni, hang cari apa? Qala lahu ar-rajul. Dia ni pun kata, ba'athani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atiyahu bi khabarik. Ni dia kata aku main nak cari hang. Dia kata Nabi suruh aku main cari hang, pergi habaq dekat Nabi macam mana keadaan hang. Qal, kata Sa'ad bin Rabi', yang cedera parah ni, nak bangkit tak boleh dah, dia pun duk bergelempang juga. Dia kata dekat kawah mai cari ni, dia kata fazhab ilaih. Dia kata hampir balik dekat Nabi, fa aqra'hu minni salam. Pergi habaq dekat Nabi, aku kirim salam. Nak bangkit nak berjalan pergi tak boleh dah, cedera teruk. Dia kata pergi balik dekat Nabi, habang dekat Nabi aku kirim salam, wa akhbirhu anni qad ta'intu 12 ta'nah. Dia kata pergi habaq dekat Nabi, badan aku ni ada 12 bekas kena takik, 12 tempat. Wa anni qad unfirat maqatili. Dia kata pergi habaq dekat Nabi, aku dah rasa aku dekat dah dengan saat mati aku tak larat dah. Dia kata ni, sikit lagi aku nanti mati. Wa akhbir qaumak. Nah, pergi habaq dekat kawan-kawan kita ni hak lain ni, pergi habaq dekat depa, annahu la uzra lahum indallah in qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Dia kata hampir habaq kat kawan-kawan kita, apa hampa nak jawab dekat Allah kalau hampa hidup Nabi mati?
Dia kata, hang jangan ingat hang nak hidup kalau Nabi mati. Hang nak jawab apa dengan Tuhan? Begitu sekali tuan-tuan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dalam perang ni. Tuan, Islam ni bukan main-main tuan-tuan, bukan main-main. Bukan seronok-seronok nak main dengar ceramah lawak-lawak, bukan. Islam bukan macam tu. Islam ini nak dengar message yang jelas, yang clear daripada Quran, daripada hadis Nabi, ilmu daripada Allah. Cukup-cukuplah dengan hiburan dalam TV, Maharaja lawak dengan apa, cukup dah kita duk bergelak di sana. Main masjid bukan nak bergelak, main masjid kita nak serius dengan agama. Kita nak ambil ilmu, kita nak mencetuskan keinsafan, dan kita nak motivate diri supaya kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah kita duk berseronok-seronok dengan agama ni. Agama bukan benda seronok, agama ini benda serius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dahsyat pengorbanan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in.